Hai, Assalamualaikum. Kita sambung juga lagi satu sesi latihan pendarapan metrik. Sebab kena ingat apabila kita nak melibatkan darab matriks, okey, apabila melibatkan darab matriks, syarat dia cuma satu saja. Iaitu awak kena faham, sekejap. Saya punya pen ni mungkin dia dah setting kan. Syarat dia you kena faham apabila peringkat M darab N, apabila dia darab dengan N darab J, okey, syarat dia mestilah ada peringkat di hujung dan hujung ni adalah sama. Barulah dia boleh didarab, melibatkan dua darab matriks. Okey, so kita tengok latihan. Okey, kalau kita tengok latihan dekat sini, okey, kita cuba Okey, katalah soalan nombor, sekejap, saya rasa saya punya whiteboard ni bergerak. Okey. So kita cuba soalan nombor 1. Apabila diberi latihan macam ni, 4 negatif 2 negatif 1 5 didarabkan dengan 3 sifar 2 dan juga negatif 3. Okey. Ini senang je, kita dah nampak dia punya matriks, peringkat dia adalah 2 darab 2. 2 darab 2. So sini pun 2 darab 2. So disebabkan 2 ni sama, jadi dia boleh didarab. Okey, ini senang. Okey, so seterusnya, okey, saya nak tunjuk dekat awak semua macam mana kita nak buat, nak ingat kaedah ini. Macam mana kita nak ingat? Okey. Saya ajar apa-apa dalam metrik kita kena ingat nombor 7. Kita akan buat baris dulu, lajur. So di sini matriks ini matriks ini mewakili baris. So matriks ini mewakili baris. Matriks ini mewakili lajur. So kita tengok baris pertama, lajur pertama. Okey, so bila nak darab, okey, hasil darab dia. Baris pertama, okey, ni baris pertama 4 darab dengan 3, okey, tambah dengan 2 darab sifar. Okey, baris pertama, lajur pertama. Seterusnya, baris pertama, lajur kedua. 4 darab dengan 2 tambah, dia mesti tambah sebab dia ada lagi 1. 2 darab dengan negatif 3. Lajur kedua. Okey. Ini adalah lajur kedua. Okey. Sekarang saya nak buat baris kedua. Okey, baris kedua, lajur pertama. Okey, so you ada negatif 1 darab 3 tambah 5 darab sifar. Ibaratnya you kena tambah. Sebab dia mewakili satu baris. Okey, kemudian you ada negatif 1 darab 2 tambah 5 darab negatif 3. Letak kurungan boleh, tak letak pun boleh, tak ada masalah. So, saya nak tunjukkan dekat situ. Jadi, inilah kaedah dia. Okey, kaedah dia. Dan jawapannya adalah, you boleh guna kalkulator, tekan terus kalkulator. So, you akan dapat 12. Ini 8 tolak 6, you akan dapat 2. Dan seterusnya, negatif 3. Dan akhir sekali, you akan dapat negatif 2, negatif 15, negatif 17. So, ini adalah jawapan untuk soalan ini. So, peringkatnya sama, 2 darab 2. Jadi, betul. Okay. So, inilah kaedah yang paling mudah untuk pendarapan metrik. Okey, kita cuba soalan yang kedua. Kita cuba soalan yang kedua kita cuba soalan yang kedua. Alright. Soalan kedua, saya nak tengok contoh soalan Soalan yang kedua, saya nak cari dulu. Kita nak tengok ada tak soalan-soalan matriks
yang tahun-tahun sebelum ni. Okey. Alright. Ni ada satu soalan dekat sini. Bukan rutin. Dia pernah keluar soalan sini. Diberi 11 sifar 6 negatif 5 tolak 2M. Okey. Sama dengan 3 1 negatif 2/3 2 negatif 3. Dia nak cari matriks M sama dengan berapa. Okay. Langkah pertama adalah paling mudah you selesaikan dulu supaya jadi matrik yang tunggal. So kita nampak dekat sini. Saya guna warna hijau lah supaya you nampak kita selesaikan kat sini. Okay. So ini kita salin semula. Kita salin semula yang tadi. Okey, ini soalan nombor 2. Kita salin semula. Sekejap saya nak besarkan sikit soalan dia. Supaya you all nampak. Okey. Sekejap. Okey. Alright. Sekejap saya nak padam sikit. Takut yang mengganggu. Mengganggu dalam kerja. Okey. Okay. So kita salin semula 11 sifar 6 negatif 5 tolak 2M sama dengan, okey, kita darab dulu. 3 darab 1, dapat 3. 3 darab negatif 2/3, boleh tekan kalkulator, you akan dapat negatif 2. Kemudian 3 darab 2, you dapat 6. 3 darab negatif 3, you dapat negatif 9. Kaedah dia sama macam you selesaikan algebra atau persamaan linear yang sebelum ni, sangat mudah. So, you pindahkan dulu. Dia ada beberapa kaedah lah. Kalau you nak kira mana yang you rasa mudah. Okey, terpulang. Pada saya, mana-mana pun boleh. Okey, mungkin kita boleh jadikan, kita nak anu ni sebagai positif. So, saya dah ajar student saya. Negatif you pindahkan sebelah supaya menjadi positif. So, sebelah sini you pindah. Okey, bila you pindah, ini dia punya tuan. Tuan ni, you jangan ubahkan dia. So, tulis semula 11 sifar 6 negatif 5. Sebab tuan rumah kan. Okey, ini bila pindah, ini depan dia positif. So, bila pindah jadi tolak. 3 negatif 2, 6 negatif 9. Dan ini pula apabila negatif, bila pindah jadi positif 2M. Okey, sampai sini. Selepas tu, you selesaikan macam biasa. Kita dah belajar. Tolak 11, tolak 3, you dapat 8. Sifar, tolak 2, you dapat 2. 6, tolak 6, you dapat sifar. Negatif 5, tolak negatif 9. So, you dapat 4. Sama dengan 2M. Soalan nak apa? Soalan nak M. Ini 2M. So, kita nak M sahaja. Jadi, semua unsur dibahagikan dengan 2. Okey, semua unsur dibahagikan dengan 2. Dan akhir sekali kita akan dapat jawapan 4 sifar 1, 2 samalah dengan matrik M. Okey. So, apa-apa pun you pastikan sama dengan kehendak soalan. Kadang-kadang pelajar dia selalu careless dekat sini. Dia selalu careless. Dia lupa nak bahagikan dengan 2. Ini nak tunjuk boleh, tak tunjuk pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Kita seterusnya kita cuba soalan yang ketiga. At least kita ada 3 soalan lah. Bentuk soalan yang berlainan yang boleh membantu awak untuk menjawab. Okey. Kita cuba soalan yang ketiga. Sekejap Okey. Saya padam sekejap yang mana yang mengganggu tu. Alright. Okey. Untuk soalan yang ketiga, kita cuba. Katalah apabila diberi negatif 3, negatif 4, 4, 5 darab dengan 5, 6. Okey. So, kaedah dia sama. Langkah pertama, you kena pasti peringkat 2 darab 2. Ini 2 darab 1. So, dah boleh buat. Jadi, jawapan awak akan dapat 2 baris dan 1 lajur. Okey. Saya dah ajar
dia guna kaedah nombor 7. So, baris dan lajur. Okey. So, you ada negatif 3 darab 5. Kena tambah apa kat sini? Operasi tambah. Tambah 4 darab 6. Seterusnya, negatif 4 darab 5 tambah 5 darab 6. So, daripada sini terus dapat jawapan negatif 15 tambah 24 dan negatif 20 tambah 30. So, ambillah kalkulator. You boleh tekan kalkulator lah. Kalau you rasa you tak yakin dengan jawapan you. So, you akan dapat jawapan 9 dan 10. So, inilah bentuk jawapan yang you akan dapat lah untuk soalan ini. Konsep dia sama. So, ini adalah contoh 3 soalan. Selamat mencuba. Jangan putus asa. Cuba banyak kali supaya you ingat. Dan ingat lagi sekali pesanan saya. Ingat nombor berapa? Nombor 7. So, kita akan buat apa dulu? Baris dan lajur. So, jangan lupa. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.